dia punya cost ataupun faktor-faktor cost dalam dokumentari ni still kita menggunakan formula yang sama, iaitu pra-penerbitan, penerbitan dan juga pasca penerbitan. So what are the things yang we have to pay masa pra-penerbitan? Pra-penerbitan ialah benda-benda yang kita buat sebelum kita keluar syuting lah. So of course we have to pay for the research, kertas cadangan. I believe that dalam grup kita yang hari ni masuk sesi bengkel kita ni ada producer juga, kan? Maknanya dia juga producer, dia juga director, dia juga writer, which is good lah, kan? Dan dia juga asalnya daripada PM, production manager, dan ada juga production manager yang asalnya pembantu penerbitan, kan? Bantu penerbitan macam kerani pentadbiran lah. So dia naik, so dia uplift, so dia rise up sampailah dia jadi producer. Producer ni dah melibatkan duit lah. Okay. So kita akan engage ada Mr. Alan Cock, if you are here, welcome into the session. So Mr. Alan dia seorang producer, so dia faham sangatlah how the payment goes, and then macam mana dia nak adjust dengan elemen-elemen yang perlu dibayar. This is a world of negotiable lah. Kita ada optimum. Kebanyakan persatuan sekarang dia dah keluarkan rate optimum. Saya akan tunjukkan rate card nanti. Rental house ada rate card dia, finance pun ada rate card dia. Producer akan refer pada rate card. Dan dalam rate card tu normally kita akan sebut sebagai harga anggaran, estimated cost. Tapi bila kita bayar kepada orang, pihak kedua tu is a actual cost, kan? Sebab itulah ada setengah producer tu dia tak bagi orang yang dia nak bayar tengok dia punya estimated cost, kan? Dia habis sangat dia sembang pasal actual, kan? So dan ada juga producer sekarang ni dia tak deal dengan agent, dia terus direct dengan pelakon tu sendiri, so that mereka boleh plus minus the fees. Begitu juga dengan penyewaan alatan teknikal, dia tak deal dengan orang tengah, dia deal direct dengan rental house. So rental house biasalah, kalau kita ambil package dia akan offer yang lebih rendah dan sebagainya. So these are the thing yang happen sekarang ni. But whatever it is, bengkel ni akan melihat bagaimanakah format untuk kita menyusun kita punya faktor-faktor pengiraan. So first kita start dengan pendidikan. Please jangan expect menulis skrip tu dia buat skrip, at the same time dia buat research and then you pay dia hanya sebagai penulis skrip, which is not fair lah, kan? Maknanya you bayar dia, katakan you bayar dia 3,000 ataupun you bayar dia 2,000 ataupun you bayar dia untuk 1 hour punya documentary, you pay him like 5 to 7,000. Okay, you ambil 5,000, tapi 5,000 itulah yang you bayar untuk dia buat research, kan? Duit 5,000 itulah yang you expect dia akan pergi ke sana sini untuk minyak, untuk tol, untuk dia makan, kan, untuk dia outstation dan sebagainya. So I think kena tengok balik lah, kan? Sebab ada kalau di negara luar, kalau dia bayar penyelidik is a different person, writer is a different person. So asing, so penyidik akan dapat asing, penyidik akan mendapat asing sebab dia dah buat kerja sebelum kita shooting. Dan he deserve ataupun she deserve to get payment before. Dan bila dia dah serah dia punya bahan tu kepada writer, so kerja dia dah habis. So supposedly they should be paid, kan? Dan of course lah dia taklah dia dibayar banyak macam kita bayar writer. Dan ada juga writer yang take the challenge untuk dia juga buat research. So bila dia kata dia sanggup buat research, maknanya kita bayar lebih sikit lah, lebih lah. Kalau kita nak package pun kita lebih lah, jangan kita samakan dengan duit payment untuk buat skrip. Dan sekarang ni ada banyak kes yang bila writer pergi pitching dekat RTM ataupun dekat Finas, so dia tak dibayar langsung, kan? In fact dia buat proposal pun tak dibayar, kan? Ini kalau orang Brunei ada kat sini, orang Singapura ada kat sini, orang Indonesia ada kat sini, mungkin dia agak kebil-kebil lah ataupun berkerut-kerut dia punya kening, sebab mendengar yang writer kita dia tak dibayar langsung, cuma dia dibawa untuk pitching. Kadang-kadang ada juga duit pitching tu, duit parking, duit tu pun dia sendiri bawa keluar, dan kalau dapatlah dia share project tu. Kalau tak dapat, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan benda ni adalah benda yang berlaku sampai sekarang. I mean it's timely lah, kita duduk, kan, persatuan-persatuan duduk, minat pantau.
Stesen TV pun kena. Dia masalahnya bila kita buat meeting on kadar harga ni, stesen TV tak masuk. Kan? Bila melibatkan persatuan industri, stesen TV tak masuk. So bila stesen TV tak masuk, dia pun tak kisah apa yang berlaku pun. Kalau dia nak ambil pelakon sekian-sekian, Amira Rosli, dia kata dia nak ambil siapa tu? Ukasha, dia nak ambil Kamal Adli, dia nak ambil Remy Ishak, dia ambil je. Kan? Siapa yang tengah top sekarang ni? Ramai sangat dah kat perempuan-perempuan tu. Allahu Akbar, yang Farid kami berlakon dengan perempuan tu. Siapa nama dia? Satu lagi nama Nadia, apa tu? Yan, siapa nama Nadia tu Yan? Yang saya tak berapa nak kenal dengan tu. Kita ada banyak kes tak dapat nak bersindung lagi. Stesen TV dia demand pelakon. Kan? Dia demand pelakon tu lebih daripada dia respect director. Dia respect writer. So inilah yang berlakunya konflik harga tu. Kita try to fight kita punya harga, tapi bila sampai kat TV station, they don't care. I don't care. I care less. I don't bother. Kan? Tapi kalau di USA, WGA look after the writers. Yes, the guild will look after the writers. The union will look after the writers. Will look after the director, kan? Kalau macam di kita ni, kita di FDAM ni, kalau kita nak look after the director, masalahnya the member tu is also a producer. Kan? Dan kalau saya duk sembang jugalah dengan producer, dia kata how much can we make bila kita buat tele ataupun super tele yang dapat about 110, about 100,000. So kita buat keluar modal sebanyak 90-95 depending on how much you pay the pelakon grade A. So end up kita punya bring back home is only 5,000 yang kita work out for 3 months. Maknanya 5,000 bagi dengan 3 months, kita dapat lebih kurang dalam berapa? RM600 sebulan. Producer dapat RM600 sebulan. Itu kes-kes yang isolate lah. Dalam kes-kes yang kebanyakannya kita nampak producer sangat fortunate lah to enjoy volume. 13 episod, 26 episod kan. Lepas tu ada season 1, season 2 dan sebagainya. So memang memihak kepada dia orang lah kan. Ada kebenarannya, dan itulah realiti pahit yang terpaksa kita telan lah kan. So perjuangan certain persatuan ke arah itu, Finas kena support. So kita tak nak budak-budak universiti ni bila dia masuk dalam industri, dia rasa terkilan, dia rasa macam dia kena game. End up inilah payment yang dia dapat. So ini adalah persoalan yang tak ada penghujungnya. Yang sepatutnya adalah penghujungnya. But kita kena win-win lah kan. Ada producer kata, how much can we pay you if RTM is giving us 23k per episode. Sedangkan kita punya kita boleh slash kita punya modal sampai ke 12k, 10k pun ada juga untuk nak dapatkan margin dalam 23k yang dia dapat tu. Tapi hasilnya ialah apa? Apa jadi pada kualiti? Kan? Setelah berpuluh-puluh tahun industri kita ni berkembang, kita masih dalam keadaan yang berjuang untuk dapatkan hak kita. Kan? Kalau orang lain dah masuk level cuba nak membawa jenama negara di mata dunia, Oscar kan, at least kalau tak Oscar pun dapatlah Academy kan. Academy Oscar sama kan. Satu lagi apa tu yang dekat UK tu? Kan, Grammy Award tapi Grammy is TV program. Okey, baru ni pun adalah ura-ura untuk sit down dengan Finas untuk melihat the minimum wage kan. So semua dipanggil Norman chairman check the meeting. So saya tak tahulah apa keputusannya kan. Kalau tak ada keputusan, maknanya dia macam balik to square one lah kan. Kita kesian because writer ni saya rasa paling tertindas lah kan. Because kita kena allocate untuk research. Meaning to say that bila kita buat costing tu, masa peringkat awal tu, masa kita nak buat pecahan, saya akan tunjuk format dia, pick-up kita nak bayar research tu berapa. Okey, dan of course bila kita pick-up research, dia akan keluar selama 2 minggu. Dia akan pergi sampai ke Kelantan. Dia akan jumpa orang tu, jumpa orang ni. Bila dia jumpa orang tu, orang ni takkan dia tak bayar. Kan, kalau dia jumpa dengan Pak Umak, kan, Pak Umak ni dia tok guru silat. Dia duduk dengan Pak Umak tu sampai sekat hari. Takkan nak minum kopi O 1 mak saja, kan?
Kan, so these are the thing yang kita kena timbangkan dengan begitu fair and equal. Okay, after pendidikan, of course kita kena pay kertas cadangan. That's why isunya tadi ialah scriptwriter dia buat skrip, dia juga buat kertas cadangan, tapi dia buat skrip tu dia dibayar, dia buat kertas cadangan tu dia tak dibayar. Kan? Dan scriptwriter dia tak berani nak komplain sangatlah sebab takut kalau dia komplain tu orang tak ambil dia. Dia kalah dekat situ. So kertas cadangan ni is kalau dalam costing, kalau based on my experience buat costing yang saya forward dekat management, so kertas cadangan ni is dalam range of 2 to 3,000 lah untuk satu program half an hour. Kan, maknanya allocation untuk 3,000 ataupun 3,000 ke 4,000 tu memang dah ada untuk kertas cadangan. So kalaulah tak dibayar untuk kertas cadangan, maknanya the money goes to someone. Dan so kertas cadangan ni bukan senang, dia bukan boleh ambil kertas, cadangkan dan lipat tak. No, it's not about that. Dia boleh duduk kat depan laptop tu, dia boleh buat research sampai kunci pintu, tak bercakap dengan orang, because dia nak fokus, dia nak commit dengan konten kertas cadangan tu. So dia sekarang ni dia gamble. Kalau benda tu dilulus, dapatlah bajet, adalah job. Tapi kalau tak lulus, yang dia fokus selama seminggu tu gone into the drain, which is not fair. Okay, and then kita ada costing untuk reki. Kita reki, macam saya kata tadi, reki 4 orang ataupun 5 orang, minyak, tol. Lepas tu kalau kita sewa van, kalau kita pergi Langkawi tu, mau tak mau kita kena sewa van lah, sewa kereta lah. Kan, naik ferry, naik kapal terbang, just because nak reki. Kan. So there must be some allocation on that. Kalau kita berhari-hari penginapan, and then kita ada payment untuk makan minum, dan kita ada payment juga untuk allowance. Untuk allowance. So allowance ni kalau stesen TV dia bayar. Kalau penerbit syarikat production house producer, saya nampak macam dia tak bayar untuk allowance outstation. Dia cuma bayar package. Okay, I pay you one day RM30 or RM50 untuk you keluar reki. Dia panggil allowance makan. Allowance makan. Actually kalau TV station allowance makan lain, allowance outstation lain. Bila dia diberi allowance makan sebanyak RM50 ataupun RM30 lah kita katakan. Tapi bila dia out sessionnya, dia melangkah keluar dari Lembah Kelang, dia akan dapat another RM70 or RM80 kan sehari. Kan, so macam tu. So reki ni akan memakan costing juga. That's why tadi ada ni Ina Hashim tu ditanya saya, dia kata which department yang kita akan incur cost lebih banyak jika bandingkan dengan benda-benda lain, depending on what program. Kalau you buat drama memang sakit lah. You buat drama, you buat tele, memang benda ni akan pergi kepada artis, kan. Okay, and then kita casting. Kalau kita ada host, program dokumentari, jangan ingat dia tak ada host. Dia mesti ada host. Magazine definitely dia ada host, tapi some documentary program dia akan ambil macam The Amazing Apes tu, dia ambil Michelle Yeoh. Michelle Yeoh jadi anchor. So dia move the story. So dia seorang star, dia seorang selebriti yang ada nama, so they have to pay her a lot. Kan, dan ada juga dokumentari yang international standard, dia ambil siapa? Dia ambil Morgan Freeman, dia ambil ada satu perempuan tu yang dia pergi ke selata dunia, travel alone, kononnya dia travel alone tu. And so kita pay busuk-busuk pun dekat Malaysia ni, Zainal Arifin, and then siapa lagi, Fitri Yahya. Kalau dia orang ni bukan staff TV station, dia orang ni akan dibayar kerana mereka menjadi host ataupun anchor for that particular program. Okay, pentadbiran pejabat ni mana you are paying on printer, you are paying on cartridge dakwat, you are paying on bill elektrik, bill air. Kadang-kadang you are paying the sewa bulanan. And then kalau you nak buat phone call, your data, your internet, semua tu you are paying actually. Tapi kalau you nak detailkan one by one, mampu ya. So normally pentadbiran pejabat dia akan bagi satu package, satu break even yang okay, we are paying on utility, katakan RM500 sebulan. Renting is about 2,000, and then dia panggil apa? International contacts, mungkin dia akan spend about 500. Kan, macam kita pay delivery ke apa semua, posting ke semua tu dia ada payment dia. So and then parking tiket untuk staff dekat depan office tu, so we pay for them. Ordering makanan, so these are the thing yang kita sebut sebagai pentadbiran pejabat. Tak banyak producer yang allocate
payment dalam costing dia untuk pejabat. Kebanyakan dia orang ignore benda tu, dia anggap benda ni adalah payment yang indirect. By right, kalau you concern about untung rugi, memang kena masuk. Apa yang saya bagi ni adalah benda-benda yang sangat general lah, bukan detail lah. Sebenarnya kalau nak detailkan lagi, kalau you buka buku Bastian Cliff ni, dia sangat-sangat detail. Sampai kalau you pakai anjing tu, kalau you pakai anjing untuk you punya filem tu, makanan anjing tu akan dikira. Orang yang jaga anjing tu pun akan dikira dia punya payment dia sampai to that extent. So you nak isi tu pun pening kepala. Sekarang ni kita tengok yang dasar, yang asas, whoever yang nak bergiat dalam bidang dokumentari sebagai seorang PM, sebagai seorang penerbit, so ini adalah guide yang sangat sesuai lah untuk you all kan. Okay, we do tempah penggambaran alatan single camera production, penerbitan kamera tunggal. Kita tempah sebab kita tak beli. Kita tak nak beli sebab kita tak nak spend on cash flow, dan kita tak nak spend on maintenance. So kita sewa. Kan? Ada yang berpendapat macam tu, tapi ada juga owner syarikat yang berpendapat bahawa lebih baik dia beli daripada dia duk bayar tapi benda tu sewa, bukan hak milik dia. So dia beli sekarang ni, dia tengok model lah. Kalau model yang baru keluar di pasaran tu dia tak belilah, dia akan beli yang outdated 2-3 model ke belakang, so dia dapat murah sikit, ataupun dia order dekat Amazon ataupun dekat apa tu yang dia orang jual eBay kan, yang dapat harga yang harga yang kompetitif. So dia beli dekat situ, ataupun dia beli kat kawan-kawan yang nak jual second hand tu, boleh. Misha pun ada juga, itu saya tengok dia cuba nak promote barang-barang dia. Dan Abung dia pun ada tadi advertise dekat kita punya group, siapa nak beli dia punya equipment semua tu boleh. Mungkin Abung dia nak beli baru lah tu. Kan, so boleh. So ini adalah benda-benda yang memang happen. This is a part of your incurred cost. Kan, incurred cost. Kalau filem, banyak kos kita akan pergi ke alatan. Ina Hashim, anak Kak Zah. So kalau filem, banyak kita punya department teknikal akan makan duit, because dia nak pakai dia punya rig cam, dia nak pakai dia punya Blackmagic, dia nak pakai Ronin, dia nak pakai crane kan. So these are the thing, dia nak pakai lenses. So these are the thing yang melibatkan kos. Tambah lagi lighting dan sebagainya. Satu van, satu lori 3 tan bonded tu. So kebanyakan production house dia akan package kan. Berapa hari nak shooting? 15 hari. Kan, okey. Mr. Alert dia tahulah kan. And then sekarang orang tak main dah 15 hari orang main 12 hari. Lepas tu ada pula yang cuba compete lagi 9 hari. Dan saya dengar sekarang ni ada pula buat tele 5 hari. Aduh, pengsan. So this is the alternative lah, option yang kita ada untuk meringankan beban dengan mengurangkan jumlah hari syuting, because the more you shooting, meaning that you are paying more kan. That's why kadang-kadang ada director yang boleh buat sampai 30 episod. Saya pernah dengar Michael Ang dia buat sampai 30 episod satu hari. Ya Allah, masuk macam mana dia buat kerja ni kan. Kami dulu berkarya Dr. Rizal 9 babak 7 babak sekarang ni bila saya dengar ada 20 babak 30 babak, nak pengsan dia buatnya. Macam mana dia buat, but yes, they prove themselves to do that. They are able to deliver kan, within certain period, within certain hundreds of episode kan. So the formula tu lagi cepat shooting, lagi jimat kan, and then lagi senang untuk pergi to the next project. Okay, skrip kita dah mention tadi. Kita cerita pasal skrip ni memang cerita yang tak pernah ada penghujung dia. Tapi in term of kalaulah uni student yang mengikuti degree level untuk menjawab persoalan-persoalan tentang production management ni ataupun tentang costing ni, tentang belanjawan ni. So inilah dia, skrip memang memainkan peranan yang cukup besar dalam sebuah program. Dan peranan yang cukup besar tu telah disebut oleh Asa Arthur Berger. Dia kata it's always script. To complete a film is always a script and a script. And in fact, Alfred Hitchcock pun bercakap benda yang sama. Tapi malangnya disebabkan itu pun masih ada lagi anak tiri terhadap skrip ni. So skrip are not paid well accordingly. Kan? Dan ada juga penerbit yang kata macam mana aku nak paid well accordingly sebab kau punya skrip pun tak apa-apa kan. Just cukup makan je kan. Research tak ada, Google cut and paste daripada Wikipedia kan. So betul jugalah ada kebenarannya di situ kan. So ini adalah satu anjakan paradigma yang saya rasa bukan mengambil masa yang sikit. Dia akan prolong.
Okay, and then we have some treatment. Treatment ni kita tahu, saya dah cakap dalam bengkel kita sebelum ni. Treatment kalau dokumentari kita go for treatment lah. Skripnya di mana? Skripnya ada juga producer yang minta skrip tapi kita anggaplah sebagai skrip draft. Tapi yang penting adalah treatment. Dan biasanya treatment ni tak dibayar tau. Kalau Mak Saleh ni dia bayar lah, treatment dia bayar lah. Di Malaysia ni orang buat treatment macam nak pecah otak, tapi treatment ni tak dibayar. Because treatment ni dikaitkan dengan skrip. Dan skrip ni dia dan treatment ni akan di binding, di package untuk di present di depan klien kan. So dia tidak di acknowledge sebagai benda yang harus dibayar lebih awal because dia dah buat treatment. Kalau di orang putih tu buat logline, buat synopsis pun ada dia punya payment dia. Lepas tu dia buat storyline pun ada payment dia. Lepas tu dia buat treatment pun ada payment dia. Kan kadang-kadang dia buat first script pun ada payment dia. Lepas tu bila dia buat second script ataupun final script, payment dia lain. So the process tu, sebab dia orang kebanyakan dia pakai manager kan, dia pakai agent. Agent ni akan deal dengan klien untuk protect dia punya pemegang taruh dia ni. Okay. So kita ada papan cerita. Papan cerita kalau dulu tu kalau high profile punya dokumentari, of course we go for storyboard lah. Kan kalau zaman-zaman saya dulu kita bayar RM5 satu sel lah, satu frame tu. Dia lukis, dia scratch macam animate sikit, tapi kalau yang proper fine drawing tu takkan nak bayar RM5 kot, bayarlah RM20 ataupun RM10 lah. Kalau di coloring tu bayar RM20. So normally kita buat 100 frame ataupun 100 sel, so gedebak-gedebuk dia dapat RM2,000. I think RM2,000 is good enough untuk dia kan. And then storyboard ni dia ada dealing dia. Kalau dia dah buat storyboard, kita dah bayar dia, jangan kerana kita dah bayar dia kita keep on adjusting storyboard tu kan. Kau boleh tak tambah ni, kau boleh tak lukis lagi benda ni, kau boleh tak. Jadi kau boleh tak based on kita bayar dia RM2,000 tu, ataupun kita bayar dia RM1,000, ataupun kita bayar dia RM500, tapi kau boleh tak tambah ni, kau boleh tak tambah ni, yang menyebabkan dia rasa macam dia kena game. That's why budak-budak yang buat storyboard ni, graphic artist tu ataupun storyboarders, dia banyak minta producer tu sign ataupun klien tu sign, kata dia dah agreed and no more additional requirement after signing kan. Okay, and then kita masuk tahap penerbitan. Saya nota slide ni saya baru share, maknanya you all dah ada satu lagi tambahan nota kan. Saya share dan saya izinkanlah kalau nak sebarkan ilmu ni kat mana-mana kan. Semoga kita semua beroleh. Kita ni bukan orang kaya nak boleh bagi-bagi duit, kita just share ilmu tu, I think alhamdulillah. Okay, tahap penerbitan is shooting base. Bila kita keluar shooting tu, of course first apa dia? Kita kena ada alat. Kalau yang tadi tu kita sewa, so cost dia ada kat situ. Dan yang tadi tu kita sewa tapi kita kena bayar upfront. Tapi bila dah kita masuk nak shooting ni, kita kena bayar full lah. Kan? So dan ada orang yang terlampau detail sampai ke dia tengok jenis kamera yang nak pakai, model apa, lighting. Lepas tu ada pula renting, dia package murah, dia kata kami murah, kami RM1,000 je ambil lah, RM15,000 ambil lah untuk 10 hari. Tapi bila tengok tak ada monitor, tak ada lens kan, lepas tu tak ada slider kan, tapi RM15,000 untuk 10 hari, quite reasonable lah. Lepas tu kalau nak pakai cameraman, cameraman is a different package. You kena bayar cameraman asing. Satu hari 500. Paling command pun satu hari 300 kan. So maknanya end up dia punya fees dia untuk bayar alatan dia dah mungkin come up to 20,000 tu kan. So producer kena, kalau 20,000 pergi ke alatan SCP saja, kalau dia buat tele dengan pelakon lagi dah makan sampai dekat 30,000, dah 50,000 kat situ kan. Belum lagi yang lain. Kalau set makan another 40,000, dah 90,000 dekat situ. Dia dapat daripada session 110. Itu belum lagi kita kira nak kena bayar kru, editor, montage kan, music, gubahan music kan, nak beli tape. Jangan lupa beli tape. Saya pernah dulu lah masa zaman-zaman jahiliah tu, saya buat costing tapi saya tak masukkan tape dan end up
kita terpaksa spend satu tip dekat 300, so ada 13 episod dekat 4,000 untuk tip saja yang tak masuk dalam costing. Producer dah telinga dah berasap lah kan. So tip bukannya murah. Lepas tu sekarang ni kita ada apa dia panggil tip tu, HD cam tip pun kalau kita nak pakai 10 minit kita still kena beli tip yang 1 jam. So it's still price about RM1,150 . So you have to pay for that. And ada juga kalau macam ada sangat kita kena transfer dalam external hard disk, dan external hard disk kita bawa ke TV station, kita dapat balik lah. Kan, takkan you nak beli satu, at least you kena beli 2, 3 lah. 3 sedap sebab you nak rotate kan. Bila you hantar, yang satu ambil balik. Lepas tu pergi hantar lagi, yang satu ambil balik kan. Ini nak simpan footages lagi, mestilah ada 1 tera ataupun 2 tera kan. So okay. So facilities kamera tu kita kena pandai susun lah. Saya ada nota yang akan menulis apakah yang perlu kita bayar. Kamera fine, kita kena bayar untuk slider, kita bayar untuk lens kalau kita pakai lens, kita bayar untuk monitor, kita bayar untuk tripod will come with camera. And then kalau kita pakai track, kita ada track pula, kita kena bayar. Kalau kita pakai Osmo lain, as microphone lain. And then kalau kita pakai LED, kita bayar asing. Apa lagi bateri sekali lah kan, dia bagi sekali, charger pun sekali kan, gel pun of course sekali lah. Dan and then sekarang ni sistem shooting sekarang dah pakai 2-3 kamera, dia tak main lagi lah 1 kamera. So mungkin dia bawa 2 kamera ataupun dia bawa 3 kamera. So 1 kamera compact, 2 kamera DSLR kan. So kamera-kamera yang backup dia adalah kamera-kamera yang harus disewa lah. Kalau dia belilah. Dan kalau dia beli is a one shot. Ada juga yang buat program magazine ataupun talk show. Set dia tu dia bayar banyak, dia bayar mahal. Dia bayar set RM50,000 tapi dia kena ingat RM50,000 tu dibahagi dengan 13 episod. Kan, 13 episod so dia jangan duk kira setiap episod dia keluar RM15,000, RM50,000. Tak fair lah kan. Begitu juga dengan studio. Kalau dia sewa MCP studio, kadang-kadang dia boleh hunjuk sampai 2 episod ataupun 3 episod satu hari. Kan, so dia bayar untuk sekali one shot. So di situ dia boleh untung lah. Dan janganlah pula sampai you hunjuk 2 episod, 3 episod tapi untuk kru you bayar untuk 1 episod. Kan, mengamuklah kru kan. Boleh sembang lah kan. Okey, selalunya I bayar you 1 episod banyak ni sekian-sekian, tapi I ingat esok ni I nak buat 2 episod. Boleh tak I bayar lebih sikit? Bukanlah bayar double, bayar lebih sikit. I think benda tu boleh di-negotiate kan. Okay, then you have to pay the crew kan. Crew yang you kena bayar adalah crew above the line lah dan crew below the line. So apa yang dikatakan sebagai crew above the line ni adalah crew yang terlibat dengan konten kan, yang menterjemahkan skrip. Buku kata crew above the line adalah crew yang menterjemahkan skrip. Dia pengarah, dia writer, dia pelakon, dia production manager, dia production assistant, dia floor manager kan, dia studio director kan. So ini adalah orang-orang yang akan dibayar sebagai crew above the line. Kalau dia switcher tak, switcher bukan. Switcher adalah crew below the line. Orang technical. Kan, cameraman below the line. DOP AD below the line. Makeup pun below the line. Set designer pun below the line walaupun dia bukan technical lah. Kan, so dia below the line. Driver lagi lah. Kan, so budak-budak props adalah below the line. Budak gaffer, budak rigger, semua tu adalah below the line. So yang jaga generator, dulu generator dia jurugegas. Apa dia ni jurugegas ni, orang yang bergegas-gegas kan. Bila saya ambil soalan dalam exam dekat UiTM dulu kan, siapakah jurugegas? A, orang yang bergegas, orang yang menari dandut, orang yang menjaga generator, orang yang membantu penerbit kan. So ada yang jawab orang yang bergegas sebab jurugegas kat situ rasa macam nak ketuk je kepala dia. So actually jurugegas ni adalah electrician tau, dia jaga genset generator kan. Kalau ATM tu dulu kita ada tumpang Sabtu, saya ingat lagi. Jana kuasa tumpang Sabtu. Okay, and then kita ada pengangkutan. Pengangkutan ialah orang yang pengangkutan is how much we pay for the vehicle lah kan. Kita ada kereta, kita ada van, kita ada
lori 3 tan bonded, and then mungkin kita ada MPV. So and then kita ada technical van, kita ada van yang bawa props kan. Kita ada van untuk bawa props saja. Kadang-kadang budak art director dia dia kata kita apa, kau bayar aku termasuk package van. Sebab kalau ikut tu kau kena sewa van. Tapi tak apa. Nak senangkan aku boleh bawa van tu balik rumah. Aku tinggal je barang-barang props dalam van. So you pay me and you pay the props and you pay the van. And of course you have to pay for the petrol and the toll. So dia package sekali. Yang nampak gayanya macam lebih untung lah. Kan? Right. Okay, petrol dengan tol memang depending lah. Bila kita kata Kedah tu, kita allocate RM300 untuk tol dan petrol, tapi sebenarnya kita salah. Because once sampai kat Kedah, takkan you tak round, takkan you tak pergi Penang, takkan you tak pergi Tua Biak, takkan you tak pergi Belah Jutera, takkan you tak pergi Bukit Kayu Hitam, Padang Besar, takkan you tak pergi Padang Besar beli pelam, kan, beli jersey bola. Kan, macam tu. Kan. So bila pergi Padang Besar tu malam boleh balik kononnya dia pilih t-shirt dengan begitu teliti. Kan. So and then of course kita ada penginapan, dan penginapan tu macam saya kata tadilah, kalau TV3 dia kata you stay at the best hotel in town. Kan, ada setengah producer kita stay at the lowest rate hotel in town ataupun kita stay dekat homestay. Homestay ni boleh masuk 20 orang kan. Ada 3 bilik, director duduk kat satu bilik, producer satu bilik, satu bilik lagi makeup artist sebab dia seorang je perempuan. Kalau dia lelaki dengan perempuan tu kita bagi dia duduk, dia tidur kat mana, dia tidur kat bilik lah kan. So because you save a lot dekat situ so bukan apa, kita cuba nak menyantuni satu sama lain lah. Kalau producer kata okey kita duduk homestay lah, homestay saya ada booking cantik, tak ada, not that bad, okey boleh lah, rumah terrace double story. So kita cuba faham lah, bukanlah kita kata kita nak against director tu, producer tu, sebab kadang-kadang kita faham dia punya struggle itu untuk save budget, so that tak adalah dia cuma untung 2-3 ribu untuk siapkan satu tally, end up benda tu siap dalam masa 3-4 bulan. So dia sebagai producer berapa je dia dapat kan. Memang dengar glamour lah producer kan. Tapi producer masukkan gaji dia siap-siap dalam quotation, dalam costing kan. Jangan dia sebagai producer dia rasa bila dia jual program tu dia akan dapat cut off dari situ. Elok kalau fees dia sebagai producer tu dia letak siap-siap dekat situ, dekat costing dia tu. Saya ada producer yang dia kata tak apalah, jangan masukkan costing I dalam you punya sebuah harga tu. I will get my cut bila program ini dibeli oleh TV station, nanti pandai-pandai lah I dapat di situ. Ada juga producer yang macam tu kan. Tapi untuk secure dia punya butt in term of getting money, so dia masukkan siap-siap. Director dapat dia punya fees dia, producer dia dapat dia punya fees dia berapa. Adakah fees director tu lebih tinggi daripada producer, ataupun producer punya fees tu lebih tinggi daripada artis? So tepuk dada tanya selera. Biasanya artis lah yang melebihi semua orang itu Malaysia kan. Okay, and then kita ada, bila kita shooting tu of course lah kita akan ada fixer. Fixer ni kita bayar lah dia, sebab dia akan buat kerja-kerja menyelaras ataupun dia akan coordinate semua benda di lokasi, di lapangan kan. Semua benda tu apa? Logistik ni pengangkutan kan. Kadang-kadang kita katakan kita nak sewa toilet, bergerak, dia yang akan kirakan benda tu. Kita nak sewa honey wagon untuk artis berehat kan. Kita nak pakai ambulans untuk standby, ataupun kita nak pakai petrokar, kita nak bayar petrokar kan, ataupun polis peronda sebab kita nak dia berlakon sebagai polis yang buat patrolling. So these are the fixer yang akan jagalah, dia akan bantu. Unless kalau penerbit kata aku tak mampu lah nak bayar fixer dekat location, so boleh tak kau sebagai PM kau buat kerja tu semua. Okay, PM kata boleh, tapi you kena lepaskan I pergi ke location lebih awal sebab I nak kena arrange semua tu. Dan producer pula kata dekat dia, boleh, tapi you kena settle semua kerja dekat office ni sebelum you pergi ke outstation. Tu dia. Bos, berapa you nak bayar I? Bayar sekali one package sudah lah. Dia 2 kerja 1 package kan. That's why kadang-kadang penerbit
macam mana dia suami isteri bekerja dalam satu production kan, dan ada juga isteri jadi producer, suami jadi director kan, ataupun suami producer, writer tu isteri. Senang nak bekerjasama macam tu kan. Okay, and then bahan maklumat ni kalau kita nak ambil benda-benda yang essential lah, benda-benda yang crucial, yang penting, important, macam kita pergi ke arcade, kita nak beli gambar-gambar black and white, kita nak beli video, kita nak beli film black and white untuk kita jadikan sebagai insert kan, apabila kita nak siarkan dokumentari tersebut. So based on that kita kena bayar lah. Dan jangan terkejut ataupun jangan tak percaya kalau kita pergi ke filem negara ataupun pergi ke arcade untuk gambar-gambar hitam putih tu, kalau especially kalau video yang bergerak tu ataupun filem tu, kita akan bayar sampai ke tahap beribu-ribu ataupun berpuluh-puluh ribu tak sanggup nak tengok dia punya charge tu mahal, just because sebab dia dianggap sebagai benda yang rare kan, benda yang eksklusif kan. Okay, and then we are paying for the props, and then orang yang kita interview tu kita kena bayar lah kan, and then makan minum ni of course untuk kru. Sekarang ni kalau dulu zaman-zaman mewah dulu saya rasa producer bagi RM50 kot untuk satu hari dan ada producer yang bayar 3 hari sekali. Nak main okey siap, mau beratok ambil duit 150 kan. Tapi sekarang ni saya ada juga producer yang dah mula bayar RM30 satu hari. Kalau 3 hari tu mungkin dia bagi 100 kan. So cukup lah makan pagi roti canai RM2 6 kupang 2 keping kan, lepas tu teh tarik RM2, RM4, RM5 lah kan, RM5. So dia spend RM5, dia dapat 30. Lepas tu makan tengah hari dia spend lagi RM10, baru RM15. Malam dia makan RM10, RM25, so untung RM5. Tapi kalau budak perempuan malam tak makan, dah untung RM15 kat situ kan. So you can save lah. Tapi janganlah bagi producer tahu. Dia kata, "Wish aku bagi RM30 dapat lebih ada baki boleh tak aku bagi nanti RM20?" Tu dia. Kan? Masalah lah pula. Kan? Okey, responden maklumat tu kita bayar according to grade dia lah. Kalau dia tu character driven ataupun dia banyak bercakap penting, so kita bayar lebih kan. Dan jangan tak masuk dalam bajet kan. Dia kita interview subject matter expert SME ataupun kita interview Profesor Madya daripada universiti. Kita tak bayar. I think tak boleh tahu. Kita kena bayar. Kan? Kita kena bayar because kita main jumpa dia bagi benda yang sangat expert. Dia sangat eksklusif in the sense of dia yang pakar tentang benda tu dan dia bagi maklumat kat kita dan kita boleh prolong kita punya story tu because of maklumat yang dia bagi tu. So why not you pay. Lagipun Stesen TV don't mind, RTM don't mind to pay. Kan? You claim lah. Kan? So I think kedekut-kedekut TV3 pun kalau kita sebut kita nak bayar this Profesor Madya daripada universiti, profesor daripada UPM, UKM, Unimas, UMS. So dia kata okay, tunjuk receipt, you buat payment. Kan? So memang payment dia ada. Makan minum, kalau dia minta brandy ke semua tak boleh lah. Garnish stout 5 tin kan, ataupun 5 karat. Okay. So pakai duit production untuk order garnish stout. Kononnya bagi kekuatan kepada kru, tak boleh lah kan. Kan tak boleh. Kalau minuman sendirilah. Unless kalau producer tu dia tengok kru semua lemau je, cepat-cepat dia pergi beli Red Bull kan, ataupun dia beli 100 plus. Dia kata okey, nah seorang satu je bos, cukuplah seorang satu kan. So yang tu free lah. And then tips so kita bayar tips kepada budak hotel, budak angkat beg, even kadang-kadang taxi, Grab. Katakan Grab tu dia charge kita fee dia RM18, kita bagi 20, keep the change kan. Keep the change sebab RM2. Kalau kita bagi 100, charge 15, kita nak keep the change, bensan lah kan. And then kadang-kadang budak-budak porter kita bagi tips. Kalau kita pergi mengurut kat kereta hitam tu tak boleh bagi tips lah. Itu sendiri kan. And then kalau kita upah orang, untuk bantu kita dari segi decoration ke apa, ataupun kita pakai budak-budak ekstra, duit kita nak return tu tak ada, kita bagi keep the change. So dewan kita anggap sebagai kita bagi tips. Sebab tips ni dia belanja hangus
kan, tak ada resit pun tak apa. So boleh je kan. Okay, and then sewaan premis, kalau kita pakai studio, kita pakai rumah, of course kita kena bayar lah, definitely lah kan, sebab kalau tak bayar tak patut sangat lah, because satu hari kita pakai karan dia, lepas tu rumah dia dengan berselerak dan sebagainya, so kena bayar, no? And then alatan ni maksudnya alatan gadget lah, gadget kamera tu macam lenses kita pakai. Lepas tu kalau kita ada kita pakai gimbal pula kan, ataupun Osmo so benda ni lah benda yang kita sewa ekstra, kita bayar kan. Kalau kita pakai payung dia pun dia nak charge, ataupun raincoat pun dia nak charge, yang melampau lah kan. So dia tak boleh charge, tapi lenses dia akan charge kan. And then charge khidmat ni kalau macam payment yang kita kena bayar sebab orang tu bantu kita, sebab dia memproses kita punya isu urusan kita, so we pay kadang-kadang macam apa, katakan budak-budak props dia kena cari batang pokok, so ada pula orang yang dia panggil untuk potong pokok tu kan, gaji elektrik dia sendiri, so kita kena bayar lah kan kat dia, sebab dia main kan. Ataupun dia ada beruk, dia panggil beruk tu panjat pokok kelapa, so masa upah beruk tu pulas bunyuk tu kan, so kita bayar tak banyak pun, tapi kita still bayar lah. Okay, kita bayar, dan benda tu semua kena dimasukkan dalam kita punya costing lah. Sewa bot, sewa perahu, berapa biji perahu, satu perahu kita sewa berapa, RM1. Kalau 3 biji RM3, 300. And then tiba-tiba ada tidak termasuk minyak engine boat, ataupun tidak termasuk upah kepada pengayuh bot, tu dia lain pula kan. So benda tu semua kita kena masukkan dalam costing lah. Okay, alright. Okay, and then bila tahap pasca penerbitan, tadi dah penerbitan, tahap pasca penerbitan ni tahap kita dah balik daripada syuting. So kita dah start kena preview, kita start buat logging, tapi yang kita start offline tu kita dah mula deal dengan seorang editor. So kita dah kena bayar kat dia kan. Normally editor sekarang dia pakai slot, satu slot 8 jam. Kalau normally kita akan pakai 2 slot, 3 slot pun tak apa, bayarlah. Berapa kau charge satu slot? Aku charge satu slot 800 kan. Dia macam satu jam 100 lah. Okay, berapa slot? 3 slot 2,400. Boleh tak aku bayar kau 2,000 untuk 3 slot? Janganlah kan. Aku charge kau satu slot 800 pun bukannya banyak pun kan. Tapi dalam keadaan sekarang ni editor dia tak apa boleh nak demand sebab editor ramai. Budak-budak graduate sekarang ni, budak-budak tak graduate pun dah boleh edit, dan dia orang ni orang yang bukan orang yang demand. So editor yang profesional dia kalah dekat situ kan. Dia terpaksa giveaway bukan dia terpaksa bagi projek tu dekat budak-budak tu, dia terpaksa giveaway dengan menurunkan kadar harga kan. Kalau sebelum ni dia dengan begitu mendabik dada, orang tu kena bayar dia 1,000 untuk satu slot, tapi sekarang ni dah jadi 800. Dan sebelum tu pernah orang bayar 1,200 untuk satu drama setengah jam. Tapi sekarang ni kalau bagi 600 ke 500 ke, even ada yang ambil 500 pun jalan kan. Sampai begitu sekali and then pada tahap pasca penerbitan juga kita ada music composer, music compose 2,000, banyak ambil 2,000 yang saya dengar sekarang banyak ambil 2,000 lah. 2,000, ada yang minta 3,000 kan music. Tapi music tu kita kena buat agreement dengan dia lah, mana music ni kalau kita tak puas hati kita boleh minta dia ubah. Jangan dia hantar one shot, lepas tu bila you nak suruh ubah dia minta charge lain pula, kan tak boleh lah. Kita bagi kat klien ni, kita bagi sampai klien tu puas hati kan. Macam tu. And then suntingan ni suntingan online, suntingan offline dan juga online lah. Dia buat suntingan edit lah. Tapi kadang-kadang suntingan pun dia takut tengok kamu ni rajin shooting kan, bawa balik sampai bahan-bahan footages tu bawa balik sampai berapa 5 jam kan. Jenuh dia nak edit kan. 10 tape kan, edit jadi program setengah jam tu dia kan. Ada juga berlaku macam tu kononnya dia nak yang terbaik, dia punya ratio tu tinggi, tapi budak edit ni kesian lah kan. So you pay him accordingly. And then dalam pasca penerbitan juga kita ada suara latar.
Kan, suralata maknanya skrip dah siap. Kita dah bayar skrip tu di peringkat payment untuk skrip, kita bayar untuk okey, saya Tuan letak kat Yus, sini. Kena ada payment untuk skrip kan dekat sini, dekat pasca penerbitan. Sorry ya. So skrip masuk dekat pasca penerbitan kena tambah sini di bawah suntingan ni letak skrip. Okey, bila dah ada skrip barulah kita buat suralata. Before suralata tu kita masukkan, kita refine, kita masukkan grafik kan. Mungkin ada certain effect yang kita masukkan, semua tu macam audio effect, kesan khas tu dia tak termasuk dalam kiraan lah, dia punya package kan. Kalau dia pakai Final Cut Pro tu, dia punya After Effect tu akan masuk siap-siap. Dia tak kira sangat lah kan. Boleh je. Okay, and then kita ada sewa studio dekat PJ, murah sikit dia kata, tapi ada je dekat Shah Alam, dekat KL pun banyak, dekat Ceras pun ada kan, dekat Cokit pun ada. Kebanyakan studio ni dia tak main untuk buat VO, dia main untuk buat vocal, buat dubbing and vocal recording tapi bila dah ada permintaan kat arah itu, bolehlah kita boleh swap je, kita boleh tukar jadikan untuk rakaman suralata kan. Banyak budak-budak komersial tu dia pergi kat Asia Lab dekat Damansara tu. So situ memang menjadi tumpuan lah untuk komersial buat VO. Okay, and then kalau macam Puan Salinah, dia dekat RTM, dia edit, budak-budak buat VO ada bilik dia kan, dia pergi kat bilik Badariah kan, bilik bad kan. So dia ada special suite yang dia buat VO di situ kan. Cumanya kita ni bila budak-budak universiti buat, dia buat kat rumah dia, buat kat bilik dia, so VO dia VO dekat 4M ataupun VO dekat handphone. Lepas tu dia transfer ke sistem, lepas tu dia cuci sikit dan dia masuk muzik, so benda tu nampak macam okey kan. Tapi kalau orang yang very fine on audio, dia akan dapat mengesan, dia dapat mengenal pasti ada VO yang dia punya stereo tu hilang, dia banyak ke mono kan, sebab dia punya recording quality tu tidak standard penyiaran dia. Okay, and then kita allocate some payment untuk contingency. Macam saya mention tadi, kita allocate 30%, 10%. Cuma sekarang ada producer ataupun production manager, dia allocate sebanyak 3%. Dan contingency ni seboleh mungkin kita cuma pakai kalau amat mendesak lah, bukan bila kita dah ada contingency kita punya set dalam kepala kita kan, untuk standby, untuk digunakan. Sedangkan kalau tak digunakan, okey dia pulang balik lah. Contingency ni kalau macam berlaku accident, ada orang yang kena masuk hospital, ataupun kita nak kena buat operation, nak kena beli ubat, ataupun kereta tayar pancit, tayar pecah kan, gearbox meletup kan, ataupun gear patah kan. So benda-benda tu adalah benda-benda yang kita kena bayar secara sudden lah. So duit yang sudden tu adalah duit yang kita ambil dari contingency. Bomo, tentunya bomo, nak bayar bomo hujan, tak bagi hujan. Bayarlah. Dalam kita punya kostum mana ada pun bomo hujan, tak ada. So kita celok duit daripada contingency tu. Boleh je kan. Alright. Okay, ada soalan tak kat situ? Contingency ni selalu berapa persen? Kalau dulu kita letak, kalau buku dia kata 10%. 10%. Sekarang ni dah ada 3% pun ada juga yang dah start allocate 3%. Katakan dia ada sejuta. Kan, kalau 10% takkan dia nak allocate 100,000 kan? Macam tak logik kan? So dia ambil 3%. Dia depend on amount itu. You punya big amount ni, total amount itu berapa? 10% tu dah kira maksimum lah. So theoretically, a film production budget determines how much money will be spent on the entire film project. It involves the identification and estimation of cost item for each phase of filmmaking. The budget structure is normally split into above the line dan juga below the line cost. Kalau kita nak faham tentang benda ni, kita cuba lihat kita punya komponen above the line tu siapa. Ini if you're talking about human and then kita punya below the line cost tu siapa. And then barulah kita melihat kepada facility
on technical, and then on studio renting, and then on meals, diems, and then on logistik. Logistik itu kita tapau sekali lah, transportation dan sebagainya, kan. And then on post production, on editing, grafik dan juga post. So and then on artist, kan, on casting. So these are the department yang memang kita kena bayar lah, kan. Alright. So we have 3 types of budget, iaitu balance budget yang kita sebut sebagai optimum budget. Optimum ni maknanya budget yang kita plan, itulah budget yang kita belanjakan. So kita pandai planning, ngam-ngam je. Kan, dia tak ada kurang, tak ada lebih. So we call it a balance subject. Dan sebenarnya lah, kalau orang dalam ni yang ada pengalaman, ramai ni yang berpengalaman kat sini, kalau nak bagi pandangan pun boleh. Kalau katakan di tangan dia tu ada 10,000, boleh je dia nak buat dokumentari yang bajet 10,000. Boleh je. Aku buat cara 10,000 lah, kan. Tapi kalau di tangan dia ada 50,000, boleh juga dia nak buat bajet 50,000, baiklah sikit, kan. Lamalah sikit syuting. Adalah juga footages yang lebih-lebih, main berkarya sikit, kan. And kamera pun dia punya sinematografi dia cantik. So sebab dia ada 50,000, kan. Kan dia ada 50,000, tiba-tiba dia dibagi 100,000, which lagi okey, kan. Lagi okey. Yang kita marah sangat sekarang ni, kalau dia dapat 100,000 tapi dia punya kualiti adalah 10,000 punya standard, kan, ataupun 50,000 punya standard. So something wrong somewhere, kan. Okay, a part of that issue, kan, yang begitu painful issue, kita nak melihat bahawa dalam bajet ni kita ada 2 jenis lagi, iaitu surplus dan juga defisit. Surplus ni juga disebut sebagai over budget. Maknanya duit tak cukup, kan. You bawa, you sepatutnya planning untuk tele tu 90,000, tapi you belanja 105,000 dan TV station bagi you 110. Dia dalam keadaan yang sangat sukar lah sekarang ni, sebab TV station pun dia akan balik kepada kita juga. We don't make kita buat margin dalam iklan, rating kita semakin jatuh. So how much can we pay? Kita ada budget yang kita sebut sebagai under budget, maknanya under budget tu dia terlebih lah, duit terlebih. Dia allocate, katakan dia cuba dia allocate 100,000 tapi dia pakai 80,000. Producer sukalah kalau director ataupun kalau PM yang dapat menjimatkan duit to that level, and they will love into that. Okay. Creating a template for the film budget is a huge part of the filmmaking process. Producers need to know how to create such templates before they start filming. You can create a template for yourself or download one here. Alamak. Okay. Alright. So memang ada template dia lah. Kalau kita tengok template yang dibagi oleh Finas, sangat complicated. Kalau you nak ambil dana di KD tu, dia punya part mengisi costing tu, part yang sangat complicated. And then kalau you buat you nak pitch untuk RTM, you will create your own format. Saya ada share 2-3 contoh yang ada format dia dalam sebagai nota, dan juga kita akan bincang lepas ni. Okay. I think producer yang dah lama tu they will know better lah. Kadang-kadang kalau dia dapat PM yang sangat experience, dia duit keluar masuk tu dia dah tahu lah. First kita kena tahu how much duit di tangan, okay. And then kita kena tengok skrip tu sejauh mana dia punya keperluan on costing. That's why ada producer yang akan bagi hint kepada scriptwriter, kau janganlah buat lebih-lebih, kan. Kalau boleh kau janganlah buat kapal terbang meletup ke, accident ke, rumah terbakar ke apa semua, kan. Kalau kau nak buat buku terbakar boleh lagi, kan. Kalau kau nak buat tembak-tembak pakai pistol biasa je, pam boleh lagi. Tapi kalau kau nak main campak bom, nak main machine gun apa semua tu janganlah, because that's all costing. So benda-benda ni adalah benda-benda yang selalu dalam perkiraan, kan. Dia ada guide, itu yang dia kata template tu, untuk okay, next you have to prepare for anything and everything that might possibly go wrong with your movie, so we have to be prepared lah. Ada ketikanya kru kita sakit, so we have to stop, ataupun kita kena ganti orang, bayar lain. Ada juga macam Razak Mohidin, masa dia syuting dekat Sempurna tu, dia punya equipment kamera semua dikebas.
oleh orang. So dia tak beranilah nak pergi cari orang tu, sebab kalau pergi cari memang dia cari pasal lah. So anggap benda tu sebagai lupus lah kan. Kalau boleh claim insurans tu alhamdulillah. Tapi claim insurans dengan having claiming insurans dengan losing the set tu adalah dua benda yang dia terpaksa tanggung. So benda-benda macam ni adalah benda-benda yang you have to prepare. Whatever possibility going wrong with your shooting tu, you have to be prepared. Kan? Ini that's why kadang-kadang kita melihat kepada planning lah. Kalau kita shooting tu katakan dia sempurna, takkan you nak duduk dekat, you nak ulang-alik daripada mana? Daripada pekan, kononnya nak pekan besar, tak mau duduk kat sempurna. Kan? It's all costing. Alright, so these are the hiccup yang berlaku dalam production yang melibatkan costing. Kita siapa yang jadi producer dia faham sangatlah. Kan? Setengah orang dia jadi kru, dia kira tunggu payment dia, tapi bila jadi producer there are so many things that they need to consider. Okay, consider the prep days while planning your budget. Prep days ni contingency days lah. You kadang-kadang dia panggil contingency lah kot. Kalau you ada masalah pada hari yang you shooting tu, you have to extend. So there will be some incurred cost dekat situ. Kalau tak extend, cantik lah kan. But mostly I can easily say 40% ataupun 50% shooting dia akan drag on contingency days. Kan? Just stand by for that. Benda-benda tu akan masuk dalam costing. So consider any kit fees which you may need to pay for. Some department and companies might bring their own equipment when they work. In such cases, they will charge a kit fees. You can calculate kit fees daily or weekly. They would depend on the project and on equipment and gear they use. You may not plan to hire companies, blah, 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 blah. You will eventually learn which position usually require kit fees. So I think kalau you menggunakan pyrotechnic untuk letupan dan sebagainya, so that will incur some extra that you need to pay lah. That's why kalau you deal dengan pihak kedua, pihak ketiga ni, you kena really confirmkan payment ni as such. Tak nak bila ada benda-benda yang extending, you have to pay for that. Extending je, you have to pay for that. Kadang-kadang alat tak cukup, nak tambah beli alat. Oh, producer kena bayar. Kan? Nak pakai gas habis. Beli tong gas baru, producer kena bayar. Tapi gas habis tu sebab unnecessarily. So these are the thing yang you have to need. Include in your budget overtime. Okay, overtime is another relevant thing that you should include in your budget overtime. Tapi tak tahulah kalau macam production house ni dia tak ada package overtime. Kalau TV station dia memang ada overtime. Sebab itulah budak-budak TV station kalau dia charge bateri tengah-tengah malam tu, kan dia on je kalau hijau tu, kalau merah tu, dia sampai jadi hijau, so dia punya meter dia berjalan. Besok bila dia claim orang, dia kata dia charge bateri 6 jam. Kalau 1 jam RM10, RM60 buta-buta je masa tu dia tidur. But I don't think syarikat penerbitan layan benda tu semua kan. Itu dah masuk bab working hours di mana kalau di luar negara tu kalau by 8 PM dah kena stop. You cannot proceed on shooting selepas pukul 8 malam. Ada lagi yang lebih fair kepada kru, dia by 5 dia dah stop. Kan? Kalau nak buat juga shooting malam, another shift crew akan masuk. So this is kebajikan lah yang di-fight kan, yang di-fight oleh ni. Okay, alright. Banyak producer yang sebelum ini dia mengabaikan elemen insurans. But please this time masukkan insurans berkelompok pun tak apa. Dan dah ada kontrak yang dibuat oleh ejen insurans. Dia dah ambil kira suasana shooting dan dia nampak apa yang akan berlaku. So dia offer insurans kepada syarikat penerbitan. Dan sekarang pun memang kerajaan galakkan dimasukkan duit EPF di situ dan juga SOSO. So isu SOSO ni dan juga isu EPF ni masa Han Isaac. Tapi bila Han Isaac is no more there, so isu SOSO dan isu EPF ni tenggelam. Kan? I think kalau negara-negara di luar sana banyak yang pakai EPF, pakai you paid insurans dan juga you pay EPF. Okay, and then kita ada payment untuk software dan sebagainya. I have to be running fast on this. Okay, saya nak share dia punya format of shooting. Okay, kita dah tengok tadi yang video jejak warisan tadi tu yang adik Farid Kamil tu. So dia punya costing dia lebih kurang macam ni lah. Kan? So kita bahagikan kepada gerak kerja tahap pra penerbitan.
So kita buat dekat sini kolom, ada setengah juga orang letak perkara. So kos anggaran dekat sini dalam bentuk RM. Ini yang katakan dah kena start main kalkulator tu kan. So kita kena kita dah bincang tadi, dah sembang tadi, apakah benda-benda yang perlu kita masukkan di peringkat tahap pra penerbitan tu, and then benda-benda yang perlu kita masukkan pada tahap penerbitan bila kita keluar shooting tu kan ini dia. And then benda-benda yang kita perlu masukkan apabila kita dah balik daripada shooting kan, kita bayar untuk ni semua. So kalau kita tengok balik ni, dia lama-lama ni dia akan jadi ala bisa Tegal biasa kan. Ini kadang-kadang kertas cadangan ni macam saya mention tadi about 2 to 3,000. Tiba-tiba kalau dia letak 2,000 ataupun letak 3,000, bajet lari. So dia terpaksalah turunkan kepada 1,000 kan. But the payment is still there kan. So kalau payment ni tak dibayar, maknanya producer dah ada extra di tangan dia 1,000 kan. So ini adalah cost anggaran. Cost anggaran is estimated cost. Dia ada satu lagi kolom yang producer akan simpan, dia tak tunjuk dekat orang yang dia bayar tu. Dia ada actual cost, dia ada cost sebenar di tepi ni. So dia tulis 1,000 tapi dia negotiate 800 kan. Dia negotiate 800, so cost sebenar adalah 800. Maknanya dia punya margin profit dari kat situ ialah 200. Tapi kalau orang yang buat kertas cadangan tu dia tak mau negotiate, dia kata okey, aku dah buat kertas cadangan, hang pun dah dapat projek ni, aku nak 2,000. So cost sebenar ialah 2,000. Maknanya producer dah hilang 1,000 dekat situ. Bila dia hilang 1,000 dekat situ, dia kena cari balik lah kat mana dia nak ambil balik kan. Okey. So bila kertas cadangan kita ada skrip. Skrip bahasa Malaysia. Kenapa skrip bahasa Malaysia? Kalau skrip English mungkin banyak lain lah kot. Kan? Kita duduk tanya-tanya. Weh, hampa kalau 30 minit skrip banyak berapa? 2,000, 2,500. You duk kira-kira kalau nak charge patutnya kena charge 2,500 ataupun 2,000, tapi charge 1,000 pasal apa? Pasal dalam kes ni scriptwriter juga adalah director. So dia rasa macam kalau dia charge lebih tu tak berbaloi untuk producer, ataupun dia kesian kat producer macam mana, takut tak untung. So dia propose script 1,000 kan. So dia boleh propose lah. Ini adalah kos-kos yang saya rasa agak minimum lah. I think producer yang ada experience kat sini mungkin you pay more lah. Tapi yang penting untuk bengkel ni kita nak tengok format. So format dia macam ni kan. And then for recce purpose yang kita keluar 3 hari 4 hari tu dengan 4 orang tu, so kita pay each person 200. So bila kita times 3 times 4 times 200, so the 3 times 4 is 4 times is 800 times 3, kenapa jadi 500 ya? Sepatutnya dia kena ni lah kan. 2,400. 2,400 kan. Okey, 2,400 ya. Okey, and then montage program dengan grafik 2,000. Kalaulah montage program dengan grafik tu mahal sangat, dia boleh jadikan 1,000. Ni orang yang buat costing ni dia banyak kali revise ni. Dia tengok sejauh mana benda tu okey ataupun tidak. Dia penat kat sini. 4 6 ya. Okey, nama tak seperti figure yang saya. Ini kita jangan risau sangat tentang figures ni. Figures ni boleh bertukar depending on kita punya situation nanti kan. So untuk pra penerbitan ni dia dah spend sebanyak 6,400 ya. Less than 10,000 lah. Kan kita tengok macam mana bahan arkib. Bahan arkib dia allocate juga tapi tak ada bayaran, mungkin dia tak pakai. Kalau dia letak tanpa pakai, jangan letaklah. Tapi kalau dia rasa macam dia boleh dapat benda tu percuma, so dia boleh jadi tulis kat sini. Bila tiada charge ni, maknanya tak ada apalah kat situ. Okay, and then bila masuk ke nak pergi shooting dan di tahap B, tahap penerbitan, so kita tengok benda apa yang kita nak kena buat. So this time kita kena line up kita punya barangan single camera tu sepenuhnya, sebab ada setengah producer yang begitu fussy.
ataupun director yang begitu fasih, dia nak tahu apakah barang-barang yang disewa dan apakah barang-barang yang di-charge dan apakah barang-barang yang dia dapat. Jangan kita bayar untuk satu full set grade A punya harga, tapi bila kita tengok balik yang kita dapat ni grade B punya quality. So kita tak maulah kan kamera I don't know ni kamera AG AF102 ni Panasonic ni tak tahu sama ada kamera ni bagus, tapi sekarang ni kalau macam S7 tu dia ada rate dia yang agak tinggi sikit sebab dia kamera yang bagus yang dia boleh bagi look film. So banyak director suka kamera tu. So producer kata okay lah, since you are going for quality, so kita ambil S7 Sony kan. So dia ada tripod, dia ada monitor playback, red head, ada lagi red head kan sekarang, LED. Lepas tu ARRI, and then lighting banyak, ada banyak main lighting. Wow. Okay, dokumentari banyak main lighting. Director suka nak berkarya kot. So these are the items yang agak technical lah. So PM kalau dia tak faham sangat benda ni, dia boleh minta advice daripada DOP lah. Ataupun dia boleh minta advice daripada renting house tu sendiri. Kan? So gedebak-gedebuk, dia charge 1,000 saja, which is very very low. Kali 4 hari 4,000. Kan? Okay. Dan ada production house, dia ada equipment dia sendiri tau. Dia sendiri. Benda ni semua dia ada dia punya sendiri. Kan? Kau charge lah banyak mana pun, tapi dia tak perlu bayar. So maknanya kalau you tulis di sini kalau you tulis 1,000, sebenarnya 1,000 ni adalah untuk dia sebab dia equipment ni semua daripada dia. Kan? Kalau sewa tu is a different story. Kan? That's why lebih untung lah sebenarnya kalau penerbit tu sendiri dia ada dia punya own equipment. Kan? And then drone dan GoPro ni dia mungkin dia sewa, kalau dia sendiri pun dia dah ada make money dekat situ. Okay, kita kena tengok rate lah. Dan rate dia kita berdasarkan kepada rate card, bukan berdasarkan kepada cakap-cakap mulut di pasar-pasar pagi tu, tak. It's about rate card. Saya akan tunjuk macam mana rupa rate card dia tu. Okay, and then kita ada payment untuk pengangkutan, berapa van kita pakai, satu ke berapa hari kita pakai. Dan kalau kita syuting kat Kedah 4 hari, sebenarnya kita 6 hari tau. Kita kena ingat tu, kiraan penginapan tu is always kita kira ikut malam. 3 hari 2 malam. So kita jangan kira yang 3 hari tu, kita kira 2 malam tu. Kan? Kalau satu malam tu kita akan spend about 2,000, so 2 malam adalah 4,000. Dia kena kali malam tu. Kan? Okay, tapi kalau macam dia perjalanan dia daripada Kedah balik KL tu is another day. Nak pergi pun satu hari, bukan satu hari wasted lah, satu hari telah digunakan, satu hari balik telah digunakan. So the extra 2 days yang bukan shooting tu is a working day untuk kru. So you have to pay, you kena bayar. Kan? In fact kalau you sewa van pun, you tak boleh habaq dekat syarikat yang sewa kereta tu, kata kami pakai kereta you 4 hari je, 2 hari lagi kami tak shooting pun, tak boleh. Selagi van tu, kereta tu tak duduk dekat store dia selama 6 hari, dia akan charge you 6 hari. Kan? Dia macam tu. Kan? And then host, kita bayar di satu episod 1,500. Tapi kalau host-host yang dah ada nama, dia tak main lah 1,500, mungkin dia minta 2,000 ataupun 2,000 paling kurang. So eloknya dia minta 3,000. Kan? That's why dokumentari ni you punya costing tu dia agak less complicated daripada you bayar untuk drama, because you boleh play harga kat situ sebab doku kan. And then pengarah pun dia tak banyak, so dia ada pengurus penerbitan kat situ, and then dia ada pengarah fotografi yang kita bayar by day. Kadang-kadang ada pengarah fotografi yang ada nama tu kita tak boleh lah bayar banyak ni, kita bayar dia 500, 600 macam tu. Ada juga pengarah fotografi yang dia bayar 1,000. Tapi macam mana kita nak bayar sampai banyak tu sedangkan kita dapat pun berapa aja. Katakan kita dapat 23,000 kan, ataupun 24,000, takkan nak untung 4,000 saja kan. So ini adalah costing yang kena dikira balik berulang-ulang kali supaya semua orang berpuas hati, kru berpuas hati sebab dia ada gaji, pengarah dia dibayar setimpal, dan penerbit pun dia tak rugi mana kan, dan dia akan lebih untung lagi kalau ada charge untuk dia sendiri tapi dalam kes ni dia sebagai penerbit tak dimasukkan kos, mungkin dia akan ambil kat tempat lain lah. Tapi basically satu episod dia akan ambil untung dalam 4 ke 5,000. Kalau dia ada 13,
13 kali tu dia dapat dalam 70,000 untung lah. 70,000 untung tapi dia kena settle everything dalam masa sebulan. Kalau 70,000 untung dalam masa sebulan, dia settle 13 episod tu kira okey lah, alhamdulillah. Just nice. Okay. Orang yang ada experience tu, dia buat 13 episod, 13 episod satu hari, 3 hari ya. Satu episod 3 hari ya. Maknanya ini adalah benda-benda yang you akan face the reality masa you dalam industri nanti ya. Tapi basically kalau nak faham format untuk costing, kita nak bincang dengan Finas what yang ada dalam kepala kita dan kita nak minta Finas faham. So these are the thing yang mungkin ada satu benda, 1, 2, 3 benda yang kita terlepas ataupun kita terlebih. Dia akan balik revise 3. Okey, jangan bawa jurus solid. Make up sendiri. So dah selamat dekat sini 400. Unless kalau ada lakonan semula lah, reenactment kan. Ya, betul. Kecuali saya pernah buat reenactment. Okey, setiap episod ada reenactment. Lepas kita ada studio punya dengan cast semua. Okey. Boleh, tak masalah. Tapi kalau setakat dokumentari hanya untuk interview, pakar dalam suatu subjek ataupun kita jumpa koresponden di mana-mana, just touch up je. Kadang kita bagi tisu, tak jalan, kita bawa bedak, kita touch up lah sendiri sikit. Just tak ada minyak muka, okey lah. Okay, alright. So bila dah habis part shooting tu dekat lokasi, kita akan balik. Bila kita balik ni, kita dah start offline online, so ada payment dekat sini. In fact Soralata ni patutnya pun ada payment dekat sini. Katakanlah Soralata ni is ni just kita nak faham dia punya cara dia tu. So the amount tu kena revise balik lah. Okay, and then you are spending on master digital yang you akan hantar ke TV station, and then you ada working tapes you untuk you simpan footage dan sebagainya. That's why kalau banyak footage yang you bawa balik, dia punya disadvantage dia ialah you akan spend more time untuk slot editing. You akan beli tape banyak, tapi kalau dia punya advantage dia ialah you akan dapat banyak shot lah untuk berkarya dan sebagainya. So kalaulah RTM bayar 23,000 per episode, this is not a good figure lah untuk dari sudut producer. Okay, alright. Okay, kita akan pergi ke satu contoh lagi. That is penggambaran luar negara. Saya dah pukul 5 dah. Saya ada tinggal contoh benda ni dekat kita punya ni. Okay, ni kita ada satu pening kepala juga nak kira costing. Ini pun kita punya currency yang kita kena ambil kira juga ni. Asri kalau kita pergi ke Brunei, kita pergi shooting dekat even Thailand pun kan. Ya, benar. Pergi overseas lagi kena crampkan bajet, lagi kena crampkan team. Itu kadang-kadang kalau pergi overseas, director kadang-kadang dia orang cari director come script writer ataupun director come one off camera kita kalau kita pakai 2 kamera. So kadang-kadang director itu come production manager. Cara saya cakap tu terang, kalau production saya kata segala benda saya buat sendiri. Baru saya panggil team. Maksudnya dari segi awal tu prepare saya buat dulu. Apa benda baru saya panggil team bila kita nak start shooting. Sebab cara kita nak cut cost dengan keadaan dengan keadaan tak berapa banyak yang kita dapat, producer dapat, itulah cara yang kita kena buat. Itu sebab saya all out itu yang kita buat kan. Tapi kalau orang lain pun sama buat. Cuma macam mana dalam keadaan semasa untuk kita meningkatkan margin dan kita tak menyayang orang lain. Maksudnya tak menyayang tim-tim kita kan. Itu je cara. Tim kita kalau bayar itu dan cara kita nak cut cost itulah. Saya terpaksa buat lah. Costing tu tak perlulah PM pun. Nak start kerja baru start ada PM. Apa benda. Kadang saya buat dokumen 13 episod Sabah Sarawak apa semua, saya tak ada PM pun. Saya buat PM sendiri. Buat sendiri kan. So are you paying yourself as a PM juga? Local manager je untuk tolong kita. Itu sahaja. So payment you untuk as a PM masa tu you bayar tak? PM tu kita masuk dalam kos kita lah. Kita masuk dalam kos kita. So itulah yang kadang-kadang bila kita kita pergi sampai ke luar apa semua, itu yang kos kita nak tampung balik. Nak tampung balik. The right word is nak tampung balik. Nak cover balik. Itu cara nak tampung balik. Okay.
So okay, let's give a glance kepada perbelanjaan di luar negara, because luar negara ni kita melibatkan currency tau. Kita calculation ni based on RM. That's why kalau tak nak you backfire balik, you kena buat estimation based on currency. Katakan you nak pergi ke London, you nak pergi ke Spain, you nak pergi ke Rusia, you nak pergi ke Hong Kong. So you kena melihat calculation di situ. Takut nanti you akan rugi. Dia tak ada case you akan untung. Dalam keadaan duit ringgit Malaysia ni dah semakin merudum, dia tidak kalau saya producer, memang saya tak buat awal-awal. Luar negeri memang saya takkan buat. Untuk orang saya buat. Terang saya cakap. Memang tak berbaloi kan. Okay, anyway, kita kena ambil kira payment untuk visa, research, script tu sama. And then kalau kita sempat pergi reki, okay, let's spare some days untuk pergi reki. You spend about 20,000 for that 3 countries. And then kita ada flight ticket. Flight ticket ni you kena buat research, you jangan letak lah. Kena check dengan ticketing agency, dengan dengan airplane company tu, untuk you dapat tahu the more or less, kalau tak exact pun a rough tiket. Normally kita ambil seat economy lah kan, kecuali TV3 ni kalau anything yang more than 5 hours dia akan bagi kru naik business class kan. Ada setengah 8 hours baru dapat naik kan, so depend. Okay, and then nombor 12 ni is a Canet. Canet ni adalah benda-benda yang memang dia mewajibkan macam insurans lah ke atas equipment you. Dia di bawah kementerian, di bawah MITI saya rasa Canet di bawah MITI kan. So you kena surrender you punya bank draft. Kalau you punya equipment tu value sampai 300,000, so it's about half of it. Can you imagine you need to surrender bank draft 150,000. Kan, sampai lagi balik you boleh claim balik lah kan. So Canet ni adalah benda yang bila berlaku something, the Canet will pay back. Dia macam insurans lah, guaranteed insurance for you to ni. Tapi borang ni memang tebal lah, nak kena isi borang tu lah pening kepala kan. Zaman dulu borang ni nak isi kita kena pakai typewriter yang besar tu kan. Dia bukan kita boleh masuk dalam soft copy dia kita isi je, tak boleh. Okay, and then bila dah settle semua visa ni depending on certain countries dia tak ada visa, certain country dia charge lebih murah, certain country dia charge lebih tinggi kan. And then tax airport pun ada juga, you kena pay. So these are the thing yang you have to consider. So equipment is either you sewa ataupun you bawa daripada KL lah kan. So it's all chargeable kan. Bila you start bawa benda-benda yang bulky, dia akan start charge kan. Dia akan start charge so every country of course dia nak gain on taxing kan. So that's why bukan semua company yang afford untuk hantar kru ke luar negara, dan bukan semua bukan semua producer yang akan ikut laluan yang betul untuk pergi ke luar negara untuk syuting kan. Normally macam saya kata semalam tadi tu, dia akan berlagak sebagai pelancong, bawa kamera kecil sampai ke sana dia shoot kan. Dia tak boleh nak berimpul, pasang tripod, terjerit-jerit, tak boleh kan. Dia konon-kononnya macam ambil gambar biasa-biasa je macam tu So kita bayar host ni depending on siapa yang kita ambil, dia ada dia punya branding dia, dan dia ada dia punya rate dia lah. You have to negotiate kan, you have to negotiate And then bila you interview kat sana, semua kena masuk ni. Berapa orang kita interview, kita dah kena agak dah. That's why masa kita pergi reki tu, kita dah kena kira berapa orang aku akan interview bila aku sampai kat Indonesia nanti kan. Bila aku sampai kat Turki nanti, berapa orang aku akan interview. Jangan banyak lah kan. Mungkin 2 orang, 3 orang, letaklah 5 orang, takut maksimum kan. Tapi by right dia tak banyak. Ini kalau ada renegment kita masukkan. These are all based on your treatment. You dah bincang dia punya storyline macam mana, konsep paper dah ada, proposal pun dah ada. So whatever costing yang masuk ni adalah benda yang tally dengan you punya proposal kan. Ini bukan you short sendiri you propose tanpa melihat pada proposal. You have to be within proposal kan. And then liaison officer ni, kenapa kita ada liaison officer? Sebab obviously kita nak pakai orang yang macam fixer lah. Dia akan menjadi orang tengah kita, contact person kita, dan dia akan buat arrangement. So you have to pay him kan. Okay, sama ada dia ikut kita kat tunggu setempat. So the costing for overseas normally dia banyak lah, dia sangat-sangat banyak. This is already 1 million makan juta, 1.3 million. Untuk format inilah dia. So macam mana benda yang you nak make sure, dan you punya numbering ni you kena be careful. Make sure ni montage, suntingan, online, offline, narration, sewa studio, music compose,
and then you ada contingency sikit untuk satu episod berapa you nak standby, and then your tips, and then DVD copies. Dulu DVD copies ni untuk kita hantar kat stesen TV untuk RTM, untuk TV3 kita bagi DVD. Sekarang ni dia orang dah minta dalam bentuk external hard disk kan. TX tape is HD cam kan, HD cam tape. So HD cam. HD cam HD cam. So ada editor yang faham XD cam, XD cam dia bulat tu dalam casing tu kan. Lepas tu ada editor yang faham tentang keperluan standard penyiaran. Kan dia punya color bar, dia punya black berapa, dia punya tone dia berapa second kan. Semua dia dah faham. Lepas tu dia punya slate dia kan. Lepas tu dia punya level of audio tone, semua tu dia dah faham, coloring dia. Kan, and then kalau macam ada jittering, dia tahu nak buat macam mana. So teaser nak masuk dekat mana. Itu dalam RTM ada kepilkan tu. Dia punya classification engineering punya keperluan dia kan. Dia bagi guide, kita ikut je lah. Tapi kan Asri, it's better for you dapat editor yang dah biasa buat. Daripada you kial editor yang kekian nak cari. Kan, so time is wasted, and then utamanya audio lah. Kan banyak kalau saya punya style, okey, ini ialah rate card rate card dalam bentuk soft copy lah. Kita ada rate card yang dalam bentuk booklet So Finas dia ada rate card dia. Rate card ni ialah panduan kepada klien dan juga panduan kepada producer untuk dia bayar dia punya second party atau third party So Finas dia punya rate card dia sangat proper, very graphical. So you can see dia akan sebut apakah kemudahan yang dia ada. Kan, dia ada studio soundstage yang besar tu, yang selalu Astro duk sewa tu. And then dia ada studio yang whole unlock tu, Pawagam Mini Piramli. Dataran karyawan pun dia charge yang kita buat kenduri kahwin tu. And then semua alatan produksi, and then dia punya khidmat on post production pun dia akan charge And then kalau kita beli footage kat dia pun dia akan charge. So dia ada charge dia. So dia akan dia ada rate dekat sini macam studio soundstage tu setup macam tadi kita mention Dr. Rizal. You're paying like 3,500 kalau setup kan. Tapi kalau macam you nak rehearsal 3,500 juga. Mungkin aircon separuh hari ke ataupun tak ada aircon ke. But bila you nak dah start buat shooting 5,500 satu hari, which is taklah mahal sangat Dan ada setengah producer ni dia ambil kesempatan bayar 5,500 tapi dia record 3 episod sekali. Pagi tak pagilah dalam pukul 11 tu habis break for lunch, and then dalam pukul 3 satu lagi, and then mungkin selepas maghrib satu lagi. Ataupun kalau boleh buat pukul 5 sebelum maghrib habis 3 episod. Dan ada producer yang lebih greedy tu dia cuba buat 4 episod dengan membayar satu hari. Can lah, I mean Finas sebagai rental house dia tak kisahlah. As long as you pay 5,000 about that. And then kita ada dekat PJ, kita ada satu juga studio yang memang kita boleh masuk anytime. Saya pun pernah buat kat situ music 13 episod. And then kalau studio yang lebih kecil tu buat demonstrasi masakan, dia charge you dalam RM700 satu hari. So Finas nampak gayanya macam dia charge tak mahal sangat Okey lah, reasonable Dia punya dewan pun kalau kita nak pakai Mini Piramli tu baru RM300 1 jam kan. So dia kira by hours. Tapi Pawagam Mini Piramli ni normally kalau persatuan dia charge dalam satu hari 300 je kot. Okay, and then all chargeable. So this is rate card Okay, this is all rate card. Rate card lenses dia tulis kat sini, kita tengok lah. Harga semasa berapa dia charge. Kan RM90 satu hari. 30 kalau nak pakai seminggu dia charge RM360. Kan dia ada. Maknanya dia apa yang dia cuba nak bagi tahu ialah lebih untung kalau you package. Kan lens 16. Kan lepas tu dia ada teleprompter. Teleprompter pun dia ada RM300 sehari. Okay, ini lampu dia ada ARRI. I think dia ada LED, semua dia charge, tak mahal Dan LED baru RM10 sehari. Semua ni ada. Ini adalah harga you dengan dia. Tapi bila you nak charge you punya klien, katakan you ambil barang ni daripada Finas, you jadi orang tengah. So kalau Finas charge you 100, you janganlah charge klien you 100. You akan charge klien you 150 ataupun 200. So that's how you make profit. Kan? Macam tu. Okay, and then we have camera. One day, satu hari 1,000, tapi dalam 1,000 tu apa dia? Semua itemize dia ada kat sini
Okey, kita ada semua ni ada. So it's quite complete lah, dan dia ada pegawai yang akan menjaga dia. Kan? And then ni kalau ni apa editing ya. Alright, semua ada kat sini ya. Kena bincang dengan pegawai dia lah yang in charge on this. So ada syarat-syarat dia. And then payment pun dia akan sebut juga. Wah, ni ambil footage sejarah, footage udara, footage underwater, semua ni dia akan charge. Dia ada charge dekat sini. This is rate card lah. Apa yang saya nak beritahu, this is a rate card. Kan? Lepas tu term dia ada kat sini. Bayar 50% dulu ke, bayar 30% dulu ke, begitu dah habis syuting kena bayar penuh ke. Semua ni ada kat sini. Bayar 50%. Dan pelajar kalau pakai nama sekolah, nama universiti, dapat diskaun 50% kat sini ya. Okey, saya cuba kejar sikit masa ya. And then kita ada satu lagi iaitu rate card. So this is rate card untuk editing ya. So this persatuan ni, this is Profima punya, dia ada editors yang bergabung, yang bernaung di bawah Profima. So kalau you nak edit telemovie, so dia ada rate dia untuk telemovie, duration 90 minit, dia akan charge you sebanyak 9,000. I think this a bit high ke low? Ni, I mean standard. Asri. And then drama dia charge you 3,000 kalau 30 minit, 60 minit dia charge bergantung pada negotiation. Boleh dia bergantung pada negotiation kita. Rate card ni kan panduan saja. Dan kita nak bayar contohnya untuk satu telemovie 90 minit nak bayar 99,000 memang taklah, kecuali mungkin itu harga untuk super tele. Tapi dia ada kalau harga ni 5,500 biasa kalau untuk tele biasa ni dalam 5,000 je. Kalau harga 9 tu mungkin super tele tu. Tapi 90 minit is super tele ya? Sama, super tele, filem, telemovie 90 minit tu, itu dah duration dia. Okay, and then kalau program yang lebih murah tu macam magazine, dia tak mahal lah, dia 3,000 lebih. Doku berapa? Doku 3,009 kan. So dia ada minimum yang kita boleh negotiate lah, kita boleh play along the way kat sini lah kot. Alright, so this is rate card this is rate card. Maknanya siapa yang kena tengok rate card ni normally producer, and then kalau you orang perseorangan, you daripada universiti ke apa benda, kalau you nak deal with professional, so this is the rate that you kena tengok lah. So payment mode ni dia bagi 50% bayar dulu, and then masa dah habis tu 30%, bila you dapat payment daripada stesen TV, you akan bayar lagi 20%. So 50, 30, 20 dekat situ Okay, right. Okay, so this is the rate card yang selalu ada lah. Rate card ni adalah rate card yang kalau dulu dia tak ada soft copy, dia belum ada di sistem soft copy, dia keluarkan rate card macam ni So rate card ni kita boleh select lah. Dia whatever harga, even harga kamera, harga cameraman pun dia ada kat sini. Kan, berapa tak bayar harga cameraman, harga lighting, even van pun. Van kalau kita pakai van dia pun dia akan charge berapa. Kan, dia bagi. So then ada juga dia buat bulat lah, ni orang marketing lah kan, dia akan buat dia punya rate card dia. Okay, so RATE ada soft copy tak rate card tu? Rate card yang soft copy yang tadi, rate card ni soft copy dia saya tak tahulah, takut tak ada dah. Misha, is it Misha? Takut tak ada dah. Yang ni buku ni dulu saya dapat pun saya pergi ambil dekat Finas. Okay, thank you. Nanti kita soft copykan dia. Kita boleh kan? Boleh scan Okay, ada apa soalan by that ni? So kalau kita nak buat kiraan, normally kalau kita biasa buat kiraan tadi, I think banyak pakai format kolom tu lah kan, you buat kiraan kan. So but kita punya sistem ataupun format kita tu ialah kita kena faham di peringkat pra-penerbitan apakah faktor yang kita kena bayar, di peringkat shooting apakah yang kita kena bayar, dan di peringkat pasca apa yang kita kena bayar. Dan saya nampak sekarang ni kita punya mindset kita ialah mindset masing-masing nak untung, masing-masing nak ada dia punya margin. So bila nak ada margin itu, dan kita punya kekangan sekarang ni ialah
TV station bayar sekian-sekian sikit. Dia bukan sekian-sekian banyak, TV station bayar sekian-sekian sikit. Kan? And then kalau kita buat tele, kita buat sitcom, kita kena answerable kepada rate artis yang begitu tinggi. Artis yang tak ada komitmen langsung, tak ada beban langsung, dia masuk je pakai lawa-lawa, baju tajaan, make up lawa-lawa, lepas tu dia dibayar sekian-sekian. So saya tak tahu lah pihak, that's why saya ada sebut hari tu in conversation, it's timely for pihak universiti dan pihak persatuan sit down, buat satu resolusi yang dihantar ke Finas ataupun ke kementeri untuk dia take note lah benda ni kan. Cik Dali ada forward link ke Finas rate Rate card card. PDF. Thank you Dali. So siapa nak download from there. Okay, please download dari situ. Okay, terima kasih yang kau sharekan link tu. Terima kasih banyak. Alright. Saya rasa saya dah okay dah. Saya dah bercakap dah pasal pengambilan luar negara. And then soalnya sekarang ialah rate terkini tu. Rate terkini ni adalah rate yang kita kena alert lah. Maknanya kalau kita jadi PM, kita nak buat costing, kita dapat job ni, kita dapat job dengan RTM. So job yang kita duk refer selalu, kita dah jadi PM dah lama dah. Kita jadi PM dekat 20 tahun. Dan setiap kali kita dapat job, kita akan refer kepada costing yang lama. Kan? So bahayanya bila kita refer costing yang lama, kita tidak alert dengan kos sara hidup masa kini kan, dan kita tak alert dengan betapa kekangan untuk membayar artis dan orang-orang yang dah ada nama dekat situ. How are we going to save? Cumanya yang saya nampak sekarang equipment dah semakin canggih, semakin ringan, semakin mobile dan semakin murah kan. Instead of kita bawa lampu yang bulky tu, sekarang LED 2-3 biji pun kita dah boleh. And then good thing about sewa kamera ni, satu set pun dah jadi 1,000 kadang-kadang, boleh negotiate lagi per day kan. Dia tambah ni lens kau ambil je lah, slider kau ambil je lah kan. Kau nak monitor kau ambil je lah. So these are the thing yang menguntungkan kita sebenarnya. Kita ambil kesempatan di situ walaupun kita dah sacrifice banyak kepada artis. So apa yang saya nak tekankan dalam bengkel ni ialah bengkel yang kita jaga format kan. Kalau kita faham format, kita ada template dah, alhamdulillah. In fact tadi pun macam laporan reki, mungkin ada orang yang first time macam ni kalau laporan reki. Yes, macam ni. Habis yang selama ni kami buat, itu tak betul itu kan. And then kita ada surat. Saya tak sempat nak tunjuk surat-surat kontrak location di mana kita kena pergi jumpa dengan setiap baris rumah yang kita nak shooting tu untuk dia sign. Mak Saleh buat macam tu. And then kalau kita jumpa satu tempat yang director nak masuk, boleh tak kita masuk tempat tu? Legally boleh. Walaupun tuan rumah tak ada, dia dah meninggal ataupun anak-anak dia duduk kat Singapura, kita boleh langkah pagar sekejap dan kita boleh shoot tanpa merosakkan apa benda dekat situ, tanpa menukar warna pokok, tanpa menebang pokok, mematahkan pokok dan tanpa menukar rasa ayak kan. Maknanya kalau ayak tu orang boleh minum, tapi bila kita masuk, kita pergi kencing apa semua dalam tu, pergi tuang ubat apa semua, ayak tu jadi mati kuih pun boleh mati. So kita boleh disaman. Tapi selagi kita nak masuk shooting saja, tak apa. Dia punya hujah dia ialah tuan tanah tu dia tidak mengadakan satu langkah untuk menyekat kita daripada masuk. Selagi kita boleh langkah masuk, kita masuk. Sebab apa? Niat kita nak shooting. Kan? So unless kalau dia kata siapa yang masuk akan ditembak, dia ada signage untuk tembak dan sebagainya tu. Kan? So itu kita kena be careful lah. Kan? Pergi cari lokasi lain lah. Dan to be safe, that's why contact person kita tu, John, kita punya contact person tu, kita punya fixer kat sana tu kena otai sana. Dia badan dia tu kalau boleh penuh dengan tattoo. Kan? Agar dia juga disegani ditakuti. Janganlah kita ambil pondan ke mana-mana kan, budak bawa balik universiti jadi kita punya fixer. Naya kita. Kan? Especially kalau kita dealing sebelah sana lah. Orang yang pergi ke Filipin lagi lah. Kan? Ada kawan saya tu pergi syuting dokumentari dekat mana? Dekat Moro kan? Mindanao lah. Dia terpaksa bawa askar ikut dia syuting. Askar tu jaga dia tengah syuting. Buat doku je. Kan? Sebab dia punya risk tu. Dan bila kita bawa askar takkan tak bayar. Takkan kita terima kasih je kan. Terus kita pun tak lama. Kita akan cuba stay dalam 5 minit lagi sebelum kita disperse. So kita ada 58 orang. Tak apalah. That's the figure yang kita boleh agak lah.
kan. Walaupun pada mulanya kita mendapat pendaftaran penyertaan sebanyak 110 kan, tak apa. So hopefully apa yang kita sembang tu bukanlah sembang kosong. Maknanya kalau kita dengar tu kita boleh pick up. Costing of course costing is about format, recce is about format. Tapi bila sampai tu reality, recce tu kadang-kadang kita tak masukkan kos panggil bomoh. Kan, David Teo MIG tu dia tak ada pun bajet untuk panggil bomoh hujan. Dia tak ada pun bajet untuk panggil bomoh kalau dia buat cerita hantu. Tapi oleh kerana dia percaya bahawa penggambaran ni perlu berjalan dengan elok, tak diganggu oleh unsur-unsur gaib, kan, hantu tak kacau, tak ada orang yang akan histeria nanti, so dia panggil ustaz tu membomoh di kampung tu dan dia sanggup spend beli seekor kambing untuk buat kenduri. Dan benda tu tak ada, takkan kita nak tulis di costing kita kambing untuk buat kenduri, kan. Kan, so mungkin dia masuk under contingency ke apa benda kan. But these are the thing yang memang kita kena be prepared lah. Ada additional cost yang akan masuk secara tidak kita expect. Dan macam saya kata tadi, kos-kos terkini. Kan, kos-kos terkini kalau dulu director dia boleh terima kalau dia bayar 1,500 2,000, tapi setengah director sekarang ni dia kata no, you have to pay me 3,000. Kan, my proposal you have to pay me 2,000. My script you have to pay me 2,000. So itulah yang meletakkan kita dalam keadaan yang agak terjerat, if I may use the word terjerat. Because bila kita buat program untuk TV station, kita bukan nak berkarya atau kita bisnes, kan. You can say you producer adalah producer yang nak buat bisnes. Kalau kita nak berkarya mampu, kan. Kalau kita nak berkarya, kita go to Netjo, kita go to History Channel, kita go to Discovery because they pay you a lot. Even Netflix pun tak apa. Kan, Netflix satu program tu kalau 90 minutes, I think they pay you about 300,000, kan, duit Malaysia. 300,000 tu boleh lah. Kan, you boleh lah blast 200,000. Kan, macam dulu Syafiq Yusof tu dia buat KL Underground kan, dia buat 6 episod. Satu episod saya dengar kata dia dapat 300. So dia belanja lebih kurang satu episod 200. So dia dapat 600,000 di situ keuntungan. So which is a lot. Kan? Dan kita nampak dia pun boleh deliver dari segi kualiti dan sebagainya, action pack, letupan sana sini, cerita-cerita gangster, so he managed to deliver. Kan? Dan that's why setengah producer dia suka untuk hire PM yang ada experience, macam mana nak ciluk costing di sana sini. Or instead of kita bawa keluar 7 kru, sekarang kita dah keluar 4 orang, dah jimat dah 3 orang dekat situ. Instead of kita shooting untuk tele 12 hari, sekarang kita dah shoot, ada yang shoot sampai 7 hari je, kita dah jimat dekat situ. Instead of kita duduk dekat hotel, kita duduk dekat homestay, kita dah jimat dekat situ. So penjimatan ini kita kena faham lah, bukan disebabkan producer tu dia nak untung, dia nak selfish, tapi kita try to understand that dia pun terpaksa berdepan dengan kekangan-kekangan yang dia tak untung sangat. Kita nampak dia ada untung, tapi kalau kita bahagi dengan 6 bulan ataupun kalau macam PKP ni kita bahagi dengan setahun, kan, pengsan. Macam PKP ni sekarang banyak producer yang dah dapat duit. Masa bulan Februari dulu termasuklah saya punya projek. Tiba-tiba nak keluar syuting bulan Mac, tak boleh. Sampai setahun lepas tu, kan, sampai rasanya duit yang producer dapat 30% tu dia dah pakai lah kot, kan. So dalam konteks tu bila betul-betul nak syuting tu macam mana, kan, duit yang dia dah terpakai tu dia nak syuting tu nanti macam mana. Memang azab sikit lah PKP. So bila kita dipanggil untuk present dekat TV station, kan, normally TV station, sebelum kita dipanggil, TV station akan offer tender, kan, dia panggil apa, need statement. So masa tu kita dah start buat kertas cadangan. Dalam kertas cadangan tu dia ada pengenalan, dia ada tajuk, justifikasi tajuk, sasaran audience, dia ada cadangan, dia ada treatment. Lepas tu dia ada cadangan perwatakan, dia ada cadangan lokasi, kan. Dia it's a proper proposal yang memang ada format dia, kan. Kita binding elok, kita hantar kat depa, lepas tu kita present, kita buat PowerPoint. So that is the charge actually, kan. That is the charge. Ada setengah orang dia buat perjanjian dengan producer, dia kata okey, hang buat kita cadangan ni elok-elok, kalaulah tak dapat projek ni aku bayar juga kat hang 500.
upah lah kau datang penat lelah kan, jaga malam. Tapi kalau dapat projek ni, you get 2,000 from me, from the budget kan. Tapi kalau setengah writer, dia kata no, dapat tak dapat you have to pay me 2,000. Dia tak ada kompromi. Sebab saya buat kertas cadangan ni bukan saya buat half-hearted, bukan saya buat cincai-cincai. Saya buat solid sebab saya nak benda ni dapat kan. Tapi kerja saya dah habis, you kena pay saya 1,000, 1,500 contohnya, ataupun 2,000 kalau solid kan. Solid tu kita boleh nampak lah dia punya rupa bentuk, dia punya grafik dalam tu kan, dia punya content research dia tu kan. Kalau kita nak avoid payment kepada kertas cadangan tu, kita kena capai satu kata sepakat dengan writer tu lah. Maknanya writer, I pay you sebenarnya package sekali dengan kertas cadangan. Dan kita harap kita dapat lah. Kalau kita tak dapat tu, I pun tak dapat, you pun tak dapat, so kita tanggung sendirilah. Kan, ni sama-sama kita fisabilillah untuk berjuang. Kalau dapat, alhamdulillah. Tak dapat, kita anggap benda tu tak ada apalah. Itu yang kebanyakan writer yang buat kertas cadangan tu dia merintih kat belakang. Kan? Dan benda ni pernah jadi isu dekat media cetak pun. Pernah menimbulkan perbincangan yang hangat lah. Okey, grup foto Zaki. Ya, siapa grup foto? Okey, kalau grup foto ni semua kena buka kamera. Sebab ramai dah start leaving. Semua dah start leaving, okay? Right, man is good timing pun nak leaving sebab dah pukul 6 lah. Everybody, your camera on. Saya kalau mak saya kata kalau saya tunduk sikit on dulu screen Pak Tua. Mana Pak Tua mana? Siapa yang capture? Siapa yang capture? Pak Tua, Muzaffar demam kan Muzaffar? Along angkat caption ya, kalau boleh semua orang buka screen ya, saya nak caption sekarang. Terima kasih. Alright. Asri buka tak Asri? Asri tak buka lagi ya? Asri hilang. Okey, saya ambil ya. Ready? Okey, Asri on. Pak Tasha tak buka pun, Pak Tasha. Tasha lah, Tasha permintaan. Okey. Halo. Ada lagi tak? Okey. Tak apa, teruskan. Okey, alright. Okey. One more ready. Sekali lagi 1, 2. Okay, last shot. Ready, 1, 2, 3. Okay, thank you.